Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 14 Ogos 2020. Perkembangan COVID-19 di Sabah. Tiada pertambahan kes baru dilaporkan di Sabah semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 415. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah keseluruhan pesakit sembuh juga kekal 390. Manakala 17 pesakit lagi masih menerima rawatan di hospital berpakar di negeri ini. 3 daerah yang mencatat kes aktif iaitu Sandakan 13 kes, Penampang 2, Tawau dan Kota Kinabalu masing-masing 1 kes. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Pasukan Gerakan AM PGA Tawau berjaya menahan 13 lelaki pendatang asing tanpa izin parti di perairan Pulau Mataking dan Pulau Buhayan Semporna Selasa lepas. Kesemua mereka berumur 7 hingga 50 tahun ditahan selepas 2 bot yang dinaiki mencurigakan dipercayai dari arah perairan Filipina kira-kira pukul 2.30 pagi. Menurut kenyataan Pegawai Pemerintah Batalion 14 PGA Tawau Superintendent Muhammad Yaakob Murad, pemeriksaan ke atas bot-bot berkenaan menemui beberapa barangan antaranya 8 laras senapang panah, 4 tong gas cecair petroleum, 8 jerikin minyak petrol dan 4 lampu suluh. Keseluruhan barangan berkenaan termasuk 2 bot beserta enjin dirampas dianggarkan bernilai kira-kira RM21,300. Tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Polis Semporna untuk siasatan dan tindakan lanjut di bawah Seksyen 6-1 Akta Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963. Satu sindiket judi dalam talian tumpas selepas polis menyerbu sebuah unit kondominium di Jalan Beverly Hills Penampang yang dijadikan pusat panggilan Kelmarin. Dalam serbuan kira-kira 6 petang itu, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang menahan 5 individu berumur 24 hingga 37 tahun termasuk pasangan suami isteri yang dipercayai penganjur perjudian dalam talian berkenaan. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata pihaknya merampas pelbagai barangan elektronik dan peralatan yang digunakan bagi tujuan penganjuran perjudian dalam talian yang dipercayai aktif sejak Mac lalu. Mengulas lanjut, DSP Muhammad Haris berkata kesemua tahanan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang untuk tindakan lanjut. Hasil siasatan awal mempercayai sindiket itu mempunyai rantaian dengan sindiket perjudian di Semenanjung dan siasatan lanjut masih diteruskan. DSP Muhammad Haris berkata, purata keuntungan harian aktiviti itu dianggarkan RM5,000 dan RM150,000 sebulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 4-1-G Akta Sama. Seorang remaja lelaki berumur 13 tahun diberkas polis bersama 6 paket plastik berisi dadah jenis syabu seberat 5.74 gram di Kampung Delima, Kota Kinabalu semalam. Suspek dipercayai orang tengah yang menjual syabu di sekitar kampung berkenaan dan mendapat upah hasil dadah. Dalam kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji, suspek yang bukan warga negara merupakan individu dikehendaki kerana telah melarikan diri dari Pusat Tahanan Sementara Manggatal pada 12 April lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih 5 tahun dengan hukuman sebat tidak kurang 3 sebatan dan tidak melebihi 9 sebatan jika sabit kesalahan. Anggaran nilai berat dadah adalah RM574. Suspek kini direman untuk siasatan lanjut. Sebanyak 710 saman dikeluarkan Polis Sabah melibatkan kesalahan memandu menggunakan telefon bimbit dalam tempoh Januari hingga 12 Ogos tahun ini.
Ketika dihubungi RTM, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, DSP Parum Anak Niot berkata, mereka yang melakukan kesalahan itu boleh didakwa di bawah Kaedah 17A-2 Kaedah Lalu Lintas 1959 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 bulan. Beliau menyifatkan penguatkuasaan larangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu sebagai wajar kerana ia merupakan salah satu faktor kemalangan jalan raya yang boleh membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan raya lain. Buat masa ini, kesalahan tersebut tidak boleh dikompaun di kaunter saman trafik dan hanya boleh dijelaskan di peringkat mahkamah. Katanya, statistik kemalangan jalan raya menunjukkan salah satu punca kemalangan adalah melibatkan pemandu yang menggunakan telefon bimbit semasa memandu di mana fokus dan konsentrasi seseorang pemandu boleh terganggu. Sehubungan itu, beliau menasihati pemandu kenderaan dan penunggang motosikal agar mengelakkan sepenuhnya daripada menggunakan telefon semasa memandu. Lebih 5,000 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sabah menyerahkan memorandum bagi menyokong segala keputusan yang telah dibuat Istana Negeri baru-baru ini selain ikrar sumpah taat setia kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Rombongan seramai 19 exco dan ketua cawangan PVATM Sabah diketuai Yang di-Pertua PVATM Sabah Marsyid Muhammad Saleh menyerahkan memorandum berkenaan yang telah ditandatangani setiap ketua cawangan PVATM Negeri kepada Setiausaha Sulit Yang di-Pertua Negeri Abinan Asli. Marsyid yang ditemui media selepas penyerahan memorandum berkenaan menzahirkan rasa kesal apabila terdapat segelintir badan bukan kerajaan NGO dan individu bertindak menularkan kata-kata kesat yang tidak sepatutnya diluahkan kepada ketua negeri. Katanya, rakyat seharusnya patuh dan taat kepada 5 rukun negara, khususnya rukun negara kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, dan dalam konteks Sabah, ia merujuk kepada Yang di-Pertua Negeri. Kibarkan jalur gemilang di kenderaan, premis kediaman dan perniagaan serta bangunan kerajaan sebagai tanda sokongan menyemarakan Bulan Kebangsaan. Demikian saranan Pegawai Daerah Kota Belud, Diana Abdullah, selepas melancarkan program Bulan Kebangsaan dan Merdeka di Komuniti Peringkat Daerah Kota Belud di Dewan Tun Said Kota Belud. Teks ucapan Diana disampaikan penolong Pegawai Daerah Kota Belud Pembangunan Peter Jiton. Katanya usaha murni mengibarkan jalur gemilang adalah tanda syukur masyarakat di atas nikmat kemerdekaan yang telah dikecapi selama ini sekaligus memberi kesedaran terutama dalam kalangan generasi muda mengenai pengorbanan pemimpin terdahulu. Sementara itu, berucap dalam majlis sama Pengarah Penerangan Negeri Sabah, Norzawiyah Bulka berkata, tema sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Malaysia Prihatin, Malaysia membawa maksud seluruh rakyat Malaysia berganding bahu menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan bersama-sama memerangi pandemik COVID-19, sementara Prihatin mewakili keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Dalam program ini, Peter dan Norzawiyah menyempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Muhammad Zaidi Abdullah, Agensi Pertahanan Awam Malaysia APM, Rela dan Majlis Daerah Kota Belud. Seterusnya, pemasangan jalur gemilang di kenderaan yang melalui Dewan Tun Said sebelum bergerak ke Balai Polis Kota Belud dan berakhir di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG memainkan peranan penting dalam menyediakan persekitaran pendidikan kondusif kepada pelajar. Komander Regimen 516 Askar Wataniah, Brigadier General Tan Sri Liu Yunfa berkata, demi meningkatkan kualiti pendidikan, tanggungjawab membangunkan sekolah memerlukan kerjasama semua pihak dan bukan hanya diletakkan di bahu kerajaan semata-mata. Pihak sekolah perlu tuduk atap yang untuk budak-budak apabila balik sekolah menunggu ibu bapa. Memang saya nampak tempat tu memang sangat penting. Pendidikan ini kerajaan sudah sediakan asasnya. Contoh bangunan dan sebagainya, guru dan sebagainya.
Kita harap juga PIPG bersama dengan kita orang awam yang di luar mainkan peranan sama membantu. Beliau ditemui pemerintah RTM selepas melakukan lawatan di Sekolah Kebangsaan Bahagia dan merasmikan Pusat Sumber Al-Faradi Tawau. Mengulas lawatan ini, Tan Sri Liew merakamkan penghargaan atas komitmen pihak sekolah untuk memastikan kawalan kendiri dan prosedur operasi standard dipatuhi murid-murid. Beliau turut memaklumkan pihaknya akan berusaha membantu pihak PIBG sekolah tersebut dalam menyalurkan bantuan bagi membina atap di kawasan ruang menunggu murid selepas sesi persekolahan tamat. Semoga mendapatlah perhatian dari pihak Tan Sri ataupun pihak-pihak tertentu bagi kepentingan pihak di sekolah ini, terutama dalam menjaga keselamatan anak-anak. Para ibu bapa berharap sangat ada pihak-pihak yang ambil berat tentang keadaan di sekolah ini. Terutamanya sekali isu-isu keselamatan, isu-isu kepentingan sama ada kepada murid-murid ataupun guru-guru sekolah ini. Lebih 1,000 kekosongan jawatan ditawarkan dalam Karnival Kerjaya Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung pada 7 September depan. Bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu, karnival itu kendalian Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah. Menurut pengarah JTK Negeri Wan Zulkifli Wan Setapa, karnival terbesar itu disertai 30 majikan yang menawarkan kekosongan jawatan dalam pelbagai bidang. Ianya akan melibatkan sebanyak 30 majikan yang akan menawarkan lebih daripada 1,000 kekosongan jawatan. Dan insya-Allah dalam perkara ini JTK Sabah akan memulakan iklan-iklan kita dan promosi-promosi kita. Katanya selain karnival, JTK juga mengadakan program outreach di kawasan pedalaman. Tahun ini, program berkenaan akan diadakan di 7 lokasi. Wan Zulkifli berkata kepada pemberita RTM selepas menyampaikan sijil kepada mereka yang mendapat pekerjaan dan program latihan kemahiran serta penempatan kerja Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB di Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Pahlawan, salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Waspada dalam talian. Sedar akan status sosial dan tingkatkan tahap keselamatan peranti anda. Aktifkan kata kunci bagi menjawab dan melindungi nombor PIN anda. Jangan buka mesej daripada orang yang tidak dikenali. Amalkan sikap berhati-hati. Lindungi diri anda, keluarga dan mereka yang anda sayangi. Keselamatan anda, tanggungjawab bersama.
Selamat pagi dan salam sejahtera, bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 14 Ogos. Sarawak menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN dalam membincangkan isu sempadan melibatkan pintu gerbang Republik Indonesia dan Pos Kawalan Sempadan Teluk Melano Sematan. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, perbincangan tersebut akan dibuat pada Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia SOSEK Malindo. Jelas Ketua Menteri, terdapat perjanjian dua pihak di bawah jawatan kuasa SOSEK Malindo antara Kalimantan dan Sarawak, terutama dalam membincangkan perkara berkaitan sempadan. Kita ada certain agreement dengan pihak Kalimantan. Di bawah SOSEK Malindo, jawatan kuasa di antara Indonesia dengan Sarawak. Part of the subject yang kita bincang ialah mengenai border lah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas lawatan kerja dan menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Teluk Melano dan tapak pembinaan anjung usahawan di Sematan. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri berkata pembinaan Pos Kawalan Sempadan Sementara Teluk Melano yang telah siap Isnin lalu diharap dapat mempertingkat keselamatan sempadan. Pos itu dibina sementara bagi menunggu pembinaan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Teluk Melano yang baru siap. Projek pembinaan ICQS itu telah dipersetujui Kerajaan Persekutuan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan kos lebih 20 juta ringgit di tapak seluas 7 hektar. Dalam majlis yang sama, sejumlah 6 juta ringgit diperuntukkan di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB bagi menyediakan bekalan air sementara di daerah Lundu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, keperluan itu bagi menunggu capaian sambungan grid bekalan air dari Empangan Bengoh Padawan siap. We have a master plan based on the state water grid from Bengoh Dam, Kuching, to supply water here. But in the meantime, it takes time for us to implement this project. We have a short-term project ada Jebab as well as the local authority for us to build a temporary source of water. That will cost about 6 million while waiting for the main grid to come over to Dulu. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri memberitahu rundingan Perjanjian Malaysia 1963 masih diteruskan. Setakat ini, Sarawak masih menunggu perkembangan penyelesaian beberapa isu yang masih tertangguh dan perkara tersebut masih di bawah peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan pengecualian kuarantin bagi kemasukan penjawat awam dan ahli perniagaan ke negeri ini. Ia melibatkan kemasukan dari Semenanjung, Sabah dan Labuan melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching dan mereka hendaklah mempamerkan kod QR pengecualian melalui Enter Sarawak atau membawa bersama surat arahan rasmi bertugas dan perlu mengisi borang pengisytiharan kesihatan. Walau bagaimanapun, mereka juga diwajibkan mengambil ujian calitan untuk COVID-19 namun tidak dipakaikan gelang tangan atau wristband dan juga tidak dikuarantin. Sementara itu, bagi penjawat awam dan ahli perniagaan yang kerap berulang-alik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan ke Sarawak dan sebaliknya, mereka akan diambil sampel sekali dalam tempoh 2 minggu. Bagi urusan rasmi yang tidak melebihi 2 hari, tidak diambil sampel. Manakala bagi penjawat awam dan ahli perniagaan yang balik bercuti, mereka akan dikuarantin dan diambil sampel. Kaedah yang sama juga bagi penjawat awam dan ahli perniagaan yang masuk ke negeri ini melalui lapangan terbang Sibu, Bintulu dan Miri. Selain itu, unit hal ehwal agama-agama lain, Jabatan Ketua Menteri juga telah membentangkan garis panduan bagi penganjuran perayaan Hantu Lapar di Sarawak mulai 2 September depan. Dalam kenyataan sama, JPBN memaklumkan 9 kluster di negeri ini masih aktif selepas kluster Jupiter diisytiharkan tamat semalam.
Sarawak kekal merekodkan 681 kes positif COVID-19 selepas tiada kes baharu dilaporkan semalam. Penghuni di 3 buah rumah panjang iaitu Rumah Jampong, Lawai dan Agan Limbang bakal menikmati kemudahan bekalan elektrik tidak lama lagi melalui projek bekalan elektrik luar bandar yang dilaksana di daerah utara negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata 9.3 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Dan ini akan memberi manfaat kepada 121 household. Projek ini masih dalam peringkat untuk ditender dan dijangka akan dapat disiapkan dalam tempoh 8 bulan. Beliau berharap projek tersebut dapat dilaksanakan memandangkan ia merupakan keperluan asas rakyat di luar bandar. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah menyatakan projek bekalan air luar bandar sistem retikulasi yang bermula dari Kampung Anak Tuno, Paya Lakap dan Jalan Maritam Limbang yang sedang dalam pembinaan kini mencapai 63% siap, dijangka siap Oktober depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat tapak projek bekalan air luar bandar di Kampung Anak Tuno, Limbang. Sementara itu, dalam lawatan ke Sekolah Kebangsaan Melayu Pusat Limbang, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu cadangan naik taraf bangunan sekolah tersebut akan dilakukan. Cadangan itu bagi memastikan keselesaan dan keselamatan 60 orang guru sekolah terbabit. Seramai 2.91 juta penduduk dan 697,000 tempat kediaman di Sarawak akan terlibat dalam banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 yang sedang dilaksanakan sehingga 24 Oktober ini. Pengarah Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Sarawak, Dayang Rozana Abang Hassan berkata, banci yang dilaksanakan 10 tahun sekali oleh Jabatan Perangkan Malaysia buat pertama kalinya dijalankan dalam 2 fasa, iaitu mod pembancian pengisian soal selidik secara dalam talian atau e-census dan temuduga melalui telefon bagi fasa pertama dan fasa kedua membabitkan operasi pembancian di lapangan secara bersemuka. Dayang Rozana memberitahu fasa pertama pembancian telah bermula sejak 7 Julai lepas dan akan berakhir pada 30 September ini, manakala operasi pembancian secara bersemuka akan dilaksanakan pada 7 hingga 24 Oktober depan. Pengarah itu memberitahu bagi menjayakan pembancian menggunakan platform e-census, lebih 10,000 tempat kediaman yang dikenal pasti telah dihantar postcard My Census 2020, iaitu postcard berkenaan mengandungi nombor ID bagi membolehkan isi rumah mendaftar masuk ke sistem e-census. Ya, Alhamdulillah, sambutan pada masa sekarang ni saya boleh katakan amat menggalakkan lah. Daripada keseluruhan targeted area yang kita telah tetapkan, kita pada masa sekarang kita ada dalam lingkungan 60,000 orang ataupun penduduk Malaysia, penduduk Sarawak yang kita telah banci lah, yang telah respon kepada e-census. Beliau turut menjangkakan data tersebut akan meningkat bulan ini dan bulan depan melalui pembukaan klinik e-census di jabatan-jabatan kerajaan dan pusat beli belah yang bertujuan membantu pengguna mendapatkan invitation code untuk mengisi e-census dan mengakses ke dalam sistem dengan jayanya. Bercakap kepada RTM di Kuching, Dayang Rozana menasihati penduduk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang lebih baik supaya memanfaatkan platform e-census dengan mengisi soal selidik kerana ia lebih menjimatkan masa. Di Kuching, 7 individu dan 3 pengusaha premis di kompaun kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Awang Din Awang Gani mendedahkan pemeriksaan dibuat Rabu lepas melibatkan pemeriksaan yang dilakukan di kawasan Muara Tabuan, Hakka Avenue, Bandar Baru Semariang dan Tanjung Bakor.
Dalam kenyataan, ACP Awang berkata, selain gagal mematuhi SOP penyerahan fizikal, 3 pemilik premis perniagaan didapati tidak menyediakan alat pengimbas suhu badan, rekod pelanggan dan pensanitasi tangan. Kesemua yang ditahan melibatkan 9 lelaki dan seorang wanita berumur lingkungan 17 hingga 40 tahun. Kesemua mereka dikompaun atas kesalahan mengikut Peraturan 3 Kurungan Nombor 7 2020. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS komited untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai COVID-19. Pengerusi MDLBS Sempurai Petrus Ngelai berkata, kesedaran itu mengenai bahaya wabak itu perlu disampaikan secara kerap sebagai peringatan agar masyarakat tidak alpa. Sempurai menambah pihak MDLBS akan memastikan orang ramai di bawah pentadbirannya sentiasa peka dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengetuai kempen bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 di Sibu Jaya. Tambahnya lagi, untuk benar-benar memutuskan rantaian COVID-19, masyarakat perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan termasuk penjarakan fizikal di kawasan tumpuan awam dan mengutamakan kebersihan diri pada tahap optimum. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jaga penjarakan fizikal semasa berada di tempat sesak. Saya Vanessa Mering, jaga diri, jumpa lagi.